Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pelajar dan para pendengar rahimakumullah. Rahimanillah iyyakum ajma'in. Kita bersambung dalam siri perbincangan kita Amalul Qulub, amalan-amalan hati yang telah kita mulakan ini, dan kita sudah sampai ke tajuk At-Tafakkur. Dan kelas yang lepas kita dah melihat tajuk Tafakkur dalam kitab dan sunnah, bahawa tafakkur ini memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh kita bertafakkur pada ayat-ayatnya yang masturah dan ayat-ayatnya yang manzurah, pada Al-Quran dan Sunnah, dan juga pada kejadian alam. Kedua-duanya disuruh kita merenung, berfikir, membuat kesimpulan yang membawa kita kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif hafizahullah taala, majalatut tafakkur, ruang lingkup berfikir. Ya. Iaitulah apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan tafakkur, di mana kata musannif terdapat 7 bidang, 7 lapangan berkenaan dengan tafakkur ini. Bila kita nak bincang ruang lingkup tafakkur ni, ada 7 perkara yang kita kena bincang. Dia kata, yang pertama, pada menyatakan perkara-perkara yang berlaku padanya tafakkur, yang berkaitan dengan orang yang berakal, yang berfikir. Iaitulah sama ada sesuatu yang memang dicari dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, atau berfikir tentang wasilah yang menyampaikan kepada manfaat dan menolak mudarat. Ya. Yang kedua, berfikir itu ada 2 lahu mahallan, 2 tempat. Yang pertama tadi dia kata fi zikril umur, perkara-perkara yang difikirkan. Perkara yang difikirkan sama ada ianya berkaitan dengan perkara kebaikan yang kita nak dapat atau keburukan yang kita nak dapat, yang kita nak tolak, ataupun wasilah kepada perkara tersebut. Yang kedua, dia kata berfikir itu, tafakkur itu ada 2 tempat, 2 bidang, 2 urusan. Sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Berfikir tentang hal ehwal dunia, bagaimana nak mencari rezeki, bagaimana nak dapatkan makan, pekerjaan dan sebagainya. Ya. Dan berfikir tentang hari akhirat, tentang bagaimana hendak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang kita nak buat lagi. Ya. Bagaimana nak memperbaiki kualiti ibadah. Ya. Dan perkara ini akan juga menjadi fokus kepada berbeza orang. Orang yang hanya sibuk dengan dunia, fokusnya pada urusan dunia. Orang yang fokus kepada akhirat, maka pemikirannya, tafakkurnya akan berlegar lebih banyak tentang urusan-urusan akhirat. Ya. Yang ketiga, dia kata hendaklah orang yang berakal, yang waras pemikirannya, memberikan sepenuh tumpuannya pada dalam tafakkurnya itu pada perkara yang menjadi kepentingannya, perkara yang menjadi keutamaan dalam hidupnya, ya, yang sebenar. Itulah berfikir tentang kejayaan dunia dan akhirat. Yang mana jika dia melakukan perkara tersebut, dia telah termasuk dalam orang yang berfikir dengan pemikiran yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kesudahan yang baik. Adapun dia berfikir tentang perkara-perkara yang memberikannya mudarat,
maka akibatnya juga buruk. Berfikir tentang benda yang baik-baik, nak buat kebaikan kepada orang, nak bantu orang yang susah, nak menambahkan amal ibadah. Adapun kalau kita berfikir tentang cara nak bagi buruk orang, mudarat kepada orang, cara nak buat maksiat, maka tentulah kesudahannya juga akan buruk. Ya. So ini dah berapa? 3 perkara. Ya. Yang pertama dia sebut perkara yang difikirkan sama ada ianya adalah berkaitan dengan jalbil manfaah, membawa ke manfaat, nak dapat manfaat, ataupun daf'i madarrah, menolak mudarat. Ya. Nak menolak mudarat. Dan membawa manfaat atau menolak mudarat ini sama ada kita berfikir tentang perkara itu secara langsung ataupun pada wasilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berfikir itu sama ada tentang urusan dunia atau urusan akhirat. Kedua-duanya perlu difikirkan, tetapi orang yang ahli dunia, orang yang sibuk dengan dunia, dia mungkin mencuai pada pemikirannya tentang akhirat. Dan ada juga, dan orang ahli akhirat, mereka ni orang yang balance. Ada pun orang yang mengabaikan urusan dunia dan tidak berfikir tentang dunia, dia tidak akan dapat akhirat. Kerana kita tak mungkin dapat mencapai kejayaan di akhirat melainkan kita memperelokkan urusan dunia kita. Kerana akhirat adalah ganjaran. Segala usaha untuk akhirat itu hanya boleh dilakukan di dunia. Tidak boleh dilakukan di akhirat. Bila dah sampai akhirat, ya, itu maknanya dah habis, tempohnya sudah expired. Ya. Kita tak boleh lagi nak beramal di akhirat. Ya. Kalau orang kata kita buang dunia, kita hanya fokus pada akhirat, tak mungkin. Kerana beramal untuk akhirat itu adalah di dunia. Ya. Kita hanya boleh salat di dunia ini. Kita hanya boleh puasa di dunia ini. Kita hanya boleh bersedekah di dunia ini. Kita hanya boleh mencari rezeki yang halal di dunia ini. Ya, dah mati tak ada lah semua ni. Ya. Jadi orang yang ahli akhirat, dia mesti fikir tentang kebajikan dunia. Kalau dia tidak terurus dunia, maka akhirat dia tak mungkin boleh terurus juga. Kalau pasal bila dia duduk di dunia, dia kena memenuhi keperluan-keperluan dunia. Makan, minum, pakaian. Ya. Jadi, di antara urusan akhirat, kalau dia nak berjaya dalam ibadat dia, dia kena pastikan makan dan minumnya halal. Maka dia perlu fikir tentang pekerjaan yang halal. Ya. Sebagai contoh, bila nak solat ada syarat-syaratnya, kebersihan pakaian, tempat dan badan. Ya. So, kita tidak ada dalam Islam istilah buang dunia, tinggalkan dunia macam dalam agama-agama tertentu. Ya, sampai ada agama yang kalau nak akhirat, nak berjaya akhirat, kena hidup tak boleh ada kaitan dengan dunia walaupun seurat benang. Hidup dalam keadaan berbogel, dia kata. Ada agama itu? Ada. Pasal apa? Pakaian ni semua dunia. Dia kita buang semua. Ada yang tak mau makan, tak mau minum sampai mati, sampai kering. Ya. Pasal apa? Nak dapat akhirat, kena buang dunia, dia kata. Dalam Islam tidak ada istilah. Dunia ialah tunggangan. Kita kalau kita nak pergi tempat kerja, kalau kita kata saya nak bekerja, saya bukannya nak naik kereta. Jadi kita pun tinggal kereta. Boleh sampai tempat kerja? Tak boleh. Jadi kereta itu adalah dunia. Kita tak mungkin boleh sampai ke akhirat melainkan kita menunggang kenderaan yang akan bawa kita kepada akhirat, dan kenderaan kita itu ialah dunia. Yang dicela ialah menjadikan dunia itu matlamat. Benda yang sepatutnya kenderaan dijadikan destinasi, itu salah.
tempat yang sepatutnya jadi tempat persinggahan untuk mengumpul bekal, dia jadikan sebagai destinasi terakhir. Itu salah. Nak balik kampung, tapi dia pergi duduk di R&R. Tak jadilah. Okey. Jadi dunia itu ibarat R&R. Datang sekejap, singgah berehat, makan, minum apa semua. Lepas tu kita kena bergerak. Kena bergerak semula. Tak bolehlah kita biarkan diri kita terhenti di situ. Itu yang dicela dalam Islam. Adapun berfikir tentang maslahah dunia sebagai wasilah kepada kebaikan akhirat, maslahah akhirat, inilah yang disuruh. Sebab itu sentiasa doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan tidak mencela orang yang minta kebaikan dunia. Yang Tuhan cela ialah wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya, yang berhenti dekat dunia. Tapi bila datang cerita orang mukmin, Tuhan tak kata mereka hanya berdoa rabbana atina fil akhirati hasanah, tak. Dia pun tetap sebut dunia, rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi orang mukmin ni dia ada tambahan, apa dia? Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dia ada tambahan itu, tambahan memohon kebaikan akhirat. Tambahan itulah yang berharga, yang penting. Ya. Yang keempat, yang ketiga tadi dia kata apa? Hendaklah seseorang itu memberikan perhatian penuh, fokus dalam tafakkurnya itu kepada perkara yang membawa kebaikan untuknya di dunia dan akhirat tadi. Jangan difokuskan tafakkur itu pada perkara-perkara yang lain. Ya. Mestilah fokusnya kepada perkara yang sentiasa membawa manfaat dan maslahah kepada dunia dan akhirat. Apabila seorang hamba itu menyibukkan dirinya dengan perkara yang menjadi keutamaannya, yang memaknakannya, maka dia akan sejahtera dengan izin Allah pada dunia dan agamanya. Bila kita berfikir tentang perkara-perkara yang penting, yang baik, ya, perkara yang memang disuruh agama, yang dibenarkan, yang diizinkan oleh syarak, perkara yang harus, perkara yang wajib, perkara yang sunat, maka itulah yang akan menyelamatkan kita daripada kesesatan. Kesesatan ni bila kita fikir lebih daripada had yang dibenarkan, yang bahkan di luar daripada kemampuan akal. Itu ilmu kalam yang dicela oleh para ulama ialah apabila seseorang itu beranggapan hanya dengan menggunakan akalnya dia boleh mencapai semua maklumat. Akal ini lil aqli haddan, inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Bagi akal ini ada batas yang dia berhenti dekat tu. Seperti mana pandangan mata itu ada batas. Mata tu dia ada tempat dia tengok sampai dekat tu ya, dia tak lebih. Sejuh mata memandang. Kan? Adapun akal sama juga. Dia boleh berfikir sampai satu had. Dia tak boleh dapat semua maklumat dengan akal. Ilmu ni dia tidak boleh semata-mata dengan akal. Dengan hanya berfikir kita boleh dapat semua benda. Tak boleh. Maklumat manusia ni bermula dengan al-his, dengan sensory, dengan deria, luaran dan dalaman. Yang mana dengan deria ini kita boleh mencapai sesuatu yang realiti, yang memang ada. Yang dengan capaian deria inilah melalui sentuhan, pandangan, pendengaran, ciuman, rasa, perasaan, emosi. Dengan deria ini kita mencapai sesuatu yang realiti. Dan maklumat itu disimpan dalam akal.
Yang mana bila kemudiannya kita berhadapan dengan benda iaitu yang tidak ada depan kita, kita boleh faham. Kita tak makan, kita rasa lapar. Kita tahu lapar. Bila kita dah makan, kenyang, lepas tu orang lain kata kita, aku lapar lah. Kita faham perasaan dia lapar itu. Walaupun kita tak rasa, tapi kita boleh faham. Pasal apa? Kita dah experience lapar. Ya? Jadi otak sudah bila dia dengar perkataan lapar, boleh faham. Okey, lapar ni tadilah masa hang lapar tadi macam itulah rasa dia. Itulah maksud dia. Ya? Jadi mari senses ini inner dengan outer senses ini kita boleh memahami, kita mencapai maklumat. Akal dia hanya boleh memberi maklumat umum, kulli, universal faculties. Ya? Dia tak boleh bagi kita spesifik faculties, maklumat yang spesifik. Kita hanya boleh faham. Lapar yang kita rasa tak sama dengan lapar dia anaknya. Kita boleh faham makna lapar dia. Ya? Jadi itu fungsi akal. Ya? Dan akal ini fungsinya menerima perkhabaran. Lepas tu orang akan beritahu kepada kita benda-benda yang kita tak lihat sendiri, yang kita tak dengar sendiri, tapi ada orang yang melihatnya atau mendengarnya atau mengalaminya, mai cerita dekat kita. Maka dengan itu kita boleh faham. Jadi akal ni dia alat untuk memproses maklumat. Dia bukan punca ilmu hanya hakiki. Dia hanyalah wasitah. Dia bukan masdar asli, masdar wasiti. Dia hanyalah perantara. Ya. Ulama salaf celah orang yang menggunakan akalnya untuk berfikir lebih daripada perkara yang mampu dicapai oleh akal itu sendiri. Orang yang menyangka bahawa akal boleh memberikan semua maklumat. Ya. Itu tidak mungkin. Jadi datang Al-Waqfah Ar-Rabi'ah. Stesen yang keempat. Apa dia kata? At-tafakkur innama yakunu fi makhluqatillahi azza wa jalla wa laysa fi kunhi dhatih bal yakunu fi dalail 'azamatihi wa wahdaniyatihi wa qudratihi wal umur allati ya'rifu al-'abdu biha sifat jalalihi wa nu'ut kamalihi. Berfikir tafakur itu hanya sebenarnya berlaku pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada tanda-tanda, dalil-dalil kebesaran, keagungan, keesaan dan kudrah Allah taala. Dan perkara-perkara yang membawa seorang hamba itu mengakui, to acknowledge the divine attribute of Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepatutnya. Di sinilah kita nak kata. Ada kita ni kena fikir tafakur ini berlaku pada perkara makhlukat, pada ayat Allah Ta'ala, pada dua perkara. Makhluk Allah, ayat Allah. Ya? Bukan directly pada hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita merenung Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sifat Allah Ta'ala, betul. Tetapi kita berfikir tentang Quran bukan pada hakikat kunhinya. Bagaimana? Bukan pada kunhi, sifat kalam Allah itu. Allah bercakap tu macam mana keluar suara. Tak boleh. Bila fikir macam inilah yang bawa kepada kesesatan yang berlaku kepada ahli kalam, kepada Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya. Itu punca. Yang disuruh ialah kita merenung ayat, isi kandungan ayat Al-Quran yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Bila kita merenung kejadian alam, kita nak melihat makhluk itu sebagai tanda, signs kepada keesaan, keagungan, kebesaran, kekuasaan, kehendak, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah taala. Bukan kita nak fikir tentang Tuhan ni kalau dia rahmat macam mana? Kan? Kalau dia berkuasa, kuasa tu macam mana? Tak boleh fikir yang macam itu. Datang dari riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sebahagian riwayat marfu'kan hadis ini, tafakkaru fi kulli syai' wa la tafakkaru fi dzatillah. Fikirlah tentang segala perkara, tapi jangan fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai lafaz, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahliku. Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah, jangan fikir tentang Allah, kamu akan binasa. Kalau fikir tentang Allah, binasa. Jadi dalam Islam, ya, kita disuruh berfikir tentang makhluk Allah. Bukan kerana ini bukan satu bentuk restriction kepada akal sebagai satu menyekat kebebasan akal atau merendahkan kedudukan akal. Ya, ahli kalam dan ahli falsafah mereka kata inilah dia ahli sunnah wal jamaah ni, nak merendahkan akal, memandang remeh pada akal. Ini mereka tak bagi kita fikir. Kita kata bukan, itu bukan kerana kita nak tahqir atau tahwin atau tafrid, tetapi min bab al-adl. Adil. Apa makna adil di sini? Kita tidak zalim kepada akal dengan membebankan dia benda yang bukan kemampuan dia. Ya? Jadi ahli kalam, pasal apa akhirnya mereka suka cakap benda merepek dan merapu? Pasal bila mereka sudah membebankan akal mereka untuk berfikir dengan perkara yang di luar kemampuan akal, akhirnya apa jadi? Akal jadi kharban, jadi rosak. Kan? Jadi tak betul. Kan? Jadi rosak. Jadi tak betul. Kan? Jadi pemikiran dia sudah tidak center. Fikir benda yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Kan? Jadi dia kata, sebenarnya di setiap realiti ini ada benda yang tak berubah. Dia jadi pelik lah. Kan? Bila kita tengok pokok, sebenarnya itu bukanlah pokok. Bila kita tengok orang, itu bukan orang. Bila tengok diri kita dekat cermin, itu bukan diri kita. Diri kita, pokok dan cermin ni hakikatnya tak dapat dicapai. Dia adalah hakikat yang lain. Dia duduk dalam alam yang lain, alam akal. Maka datanglah teori-teori yang mengarut, yang khurafat, macam al-mujarradat al-aqliyah ataupun al-muthul al-aflatuniyah, the forms of Plato, ya, yang mana benda tu tak masuk akal, tapi dia rasa benda tu logik. Ya, benda tu logik. Sebenarnya arat tidak kekal. Memanglah tidak kekal. Makhluk tidak kekal. Warna baju saya ini lama-lama kalau kita letak di panas lama, dia akan pudar. Ya? Betul. Tidak kekalnya itu bukan kerana dia sifat atau kerana dia arat atau kerana dia zat. Tidak ada kaitan dengan itu. Itu kerana dia makhluk. Makhluk tidak ada wujud pada dirinya sendiri. Dia mesti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tiba datang cerita arat la yabqa zamanain. Bila arat la yabqa zamanain, apa makna? Maknanya dia kata warna, apa saja sifat arat yang ada pada kita ni setiap saat akan bertukar, diganti, dicipta baru oleh Allah Ta'ala. Dah. Kalau macam tu tidak ada baju yang akan pudar warnanya. Kerana setiap saat dia datang warna yang baru.
Dia kata, kemudian dengan akal-akal yang tidak waras ini, mereka menafikan apa yang datang daripada wahyu. Ini tidak betul. Tuhan ciptakan akal untuk akal itu membenarkan wahyu, bukan menjadi hakim ke atas wahyu. Bukan dia mengangkat diri dia atas daripada wahyu. Allah macam, wahyu mai sini, aku nak check dulu. Tak, bukan macam itu. Kan? Jadi mereka ni berfikir tentang perkara yang tak sepatutnya difikir. Ya? Dan itulah yang menyebabkan di antara punca kenapa ulama ahli sunnah wal jamaah mencela golongan ahli kalam. Mereka menyangka bahawa akal boleh mencapai hakikat semuanya, termasuklah al-haqaiq al-ilahiyah, hakikat-hakikat tentang ketuhanan. Mereka boleh capai apa makna sifat Tuhan, gini-gini, Tuhan mesti gini-gini, tak boleh gini-gini. Ya? Bukan macam itu caranya. Ya? Sepatutnya akal itu diseimbangkan dengan wahyu. Kerana wahyu datang untuk memastikan akal tidak salah dalam berfikir. Kita tak kata sifat Allah Ta'ala tak boleh capai oleh akal. Ya, boleh. Tidak apa makna kita suruh merenung kejadian alam tadi. Itu bukankah untuk kita faham sifat Tuhan. Bahawa Tuhan itu mencipta, Tuhan itu berkuasa, maha bijaksana, berkehendak. Betul. Tetapi jangan berfikir itu asing daripada wahyu. Kerana kemungkinan akal akan buat kesimpulan 2-3 perkara yang tak betul, tergelincir, tersilap. Ya, tersilap. Jadi kesilapan itu dibetulkan oleh apa? Oleh wahyu. Ya. Jadi ini kita kena tahu bahawa akal ada had yang berhenti padanya. Dan sebab itu kata para ulama, tak boleh kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kita boleh berfikir tentang Allah, tapi fikir itu mestilah dengan al-qiyasul aula, macam telah kita bincangkan pada kelas yang lepas hari Rabu, tentang apakah bentuk pemikiran yang boleh dipakai tentang Tuhan. Itulah al-qiyasul aula, qiyas yang berbentuk utama. Setiap kesempurnaan yang ada dalam wujud ini, maka Allah lebih layak untuk dia disifatkan dengannya selagi mana ianya mungkin pada Allah Ta'ala. Bagaimana kita tahu Tuhan itu wujud? Kerana kita kata benda yang tidak wujud dengan benda yang wujud. Wujud itu adalah sifat sempurna. Tidak wujud adalah sifat aib. Dan Tuhan adalah maha sempurna. Maka Tuhan lebih berhak untuk wujud daripada makhluk. Ya? Makhluk tidak wujud, maka mesti ada yang mewujudkan. Yang mewujudkan makhluk itu tidak lain tidak bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak wujud, bagaimana dia mewujudkan makhluk? Faqidu syai' la yu'tih. Yang tidak ada sesuatu dia tak boleh bagi kepada orang lain. Benda yang tak wujud tak boleh mewujudkan benda lain. Orang jahil tak boleh memandaikan orang yang jahil. Hanya orang yang berilmu boleh memandaikan orang yang jahil. Ya. Tapi orang yang berilmu, dia boleh tidak memandaikan orang jahil dengan dia tidak bagi ilmu. Sebab itu, kaedahnya kita kata, wujudnya makhluk adalah dalil wujudnya Tuhan. Ketidakwujudan makhluk bukan dalil ketidakwujudan Tuhan. Ada makhluk, confirm Tuhan ada. Tapi kalau tak ada makhluk, itu bukan tanda Tuhan tidak ada.
adanya orang yang pandai, dalil adanya guru yang mengajar. Tetapi kita jumpa satu orang bodoh, tak cerdik, tidak bermakna dalam tempat tak ada guru, tak ada orang yang pandai. Kerana boleh jadi orang yang pandai itu tidak mengajar, atau dia tak pergi belajar, kan? Jadi ini adalah perkara yang kita kena faham. Ya. Jadi kita boleh fikir kepada Tuhan, tentang Tuhan itu secara qiyas aula, yang telah kita perincikan perkara tersebut pada kelas Syarh Sunnah. Kemudian yang keenam, dia kata anfa'u tafakkur. Apakah bentuk tafakkur yang paling bermanfaat? Tafakkur itu ada pelbagai peringkat. Ada yang mudarat, ada yang bermanfaat. Dan yang mudarat dan bermanfaat itu sendiri ada peringkat pada dirinya pula. Maka ada pemikiran yang memudaratkan dan ada yang lebih memudaratkan. Ada pemikiran yang bermanfaat, tapi ada pemikiran yang lebih bermanfaat. Yang paling bermanfaat ialah at-tafakkuru fi tahsili ma yanfa'uhu wa yarfa'uhu fi akhiratihi wa daf'i ma yadurru bi akhiratihi aw yanqusu martabatahu fiha ma'an nadhari fi asbab kullin minhuma. Ini yang telah kita bincang juga dulu dalam ad-da' wa dawa. Pemikiran yang paling bermanfaat, tafakkur yang paling bermanfaat ialah berfikir tentang perkara yang menghasilkan manfaat dan mengangkat derajat di akhirat, dan menolak perkara-perkara yang membawa mudarat kepada akhiratnya atau mengurang martabatnya dengan mencari sebab-sebab perkara tersebut, sebab yang membawa kepada kejayaan tadi untuk dibuat dan sebab yang membawa kepada mudarat tadi untuk dijauhi. Ini pemikiran yang paling bermanfaat. Apa benda pun kita fikir, tujuannya adalah kita nak pastikan supaya bila aku buat benda ni, akhirat aku tidak jejah, bahkan menambah kebaikan. Ya? Apakah perkara-perkara yang boleh merosakkan akhiratku, supaya aku jauhkan benda ni daripada aku buat. Ya? Atau aku bertobat. Ya? Fahadha ajallu tafakkuri wa anfa'uh. Ini adalah yang paling bermanfaat, yang paling elok sekali. Diikuti pada martabat yang kedua ialah berfikir tentang maslahat-maslahat dunia dan jalan-jalan yang membawa kepada maslahat dunia tersebut, dan berfikir tentang perkara yang memudaratkan dunianya untuk dijauhi dan sebab-sebab yang membawa kepada perkara tersebut. Atas perkara inilah para orang yang berakal, orang yang ada kecerdikan berfikir. Yang pertama, ma yanfa'u fil akhirah. Yang bermanfaat untuk akhirat. Yang bermanfaat untuk akhirat, yang utama sekali adalah berfikir tentang nikmat karunia Allah, suruhan larangan Allah, jalan-jalan untuk mendapat ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifatnya, kitabnya, sunnah nabinya dan yang berkaitan dengannya. Bila kita kata berfikir tentang akhirat, apakah fikiran yang paling baik tentang akhirat? Ialah berfikir tentang tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Ta'ala tadi, yang membawa kepada yakin, ya, yang membuahkan kepada pemikir itu rasa cinta, pengakuan, acknowledgement kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kepada zuhud, membawa kepada qada'ah, membawa kepada redha dengan ganjaran yang Allah Ta'ala karuniakan. Ya. Apabila seorang itu berfikir tentang karunia-karunia Allah,
bawa dia rasa syukur, rasa cinta kepada Allah. Bila dia berfikir tentang sifat-sifat Allah dengan makna merenung makna-makna sifat Allah Ta'ala dan mempraktikkan nama tersebut dengan dia melihat kepada kejadian alam. Bila dia tahu nama Allah Ta'ala itu di antara nama Allah ialah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, maka dia melihat kepada makhluk. Apakah tanda Allah itu Ar-Razzaq? Maka dia melihat makhluk yang macam mana kecil pun ada rezeki terjamin, tidak pernah ada kebuluran, tidak ada yang tak makan. Maka memang betul lah Allah itu Ar-Razzaq. Bila dia tahu nama Allah itu ialah Ar-Rahmanur Rahim, maka dia melihat kepada alam ini, apakah tanda rahmat Tuhan pada dirinya sendiri, pada sekelilingnya. Maka itu membawa kepada dia semakin cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dapat disimpulkan berfikiran, tafakkur, berfikir yang bermanfaat ini kita boleh himpunkannya pada 5 perkara. Yang pertama ialah at-tafakkur fi ayatillahil munazzalah wa fahmiha wa fahmi muradillahi azza wa jalla minha. Fikir tentang merenung ayat-ayat Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya. Dan berfikir tentang Quran itu ada 2 jenis. Yang pertama ialah berfikir tentang Al-Quran. Ya. Dan yang kedua adalah berfikir tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, berfikir, maksud berfikir tentang pada Al-Quran, berfikir pada Al-Quran ialah berfikir tentang dalil Al-Quran. Ya. Berfikir tentang dalil Al-Quran itu sendiri, memahami maksud ayat. Berfikir tentang apa yang diserukan Al-Quran kepadanya ialah berfikir tentang apa yang Quran suruh fikir. Sebenarnya bila kita fikir tentang makhluk, tentang alam ini, tak lari daripada berfikir tentang ayat-ayat Quran juga. Kerana ayat Quran yang suruh fikir. Betul tak? Allah Ta'ala yang suruh fikir tentang kejadian langit, kejadian bumi. Ya? Yang kedua, berfikir tentang ayat-ayat Allah. Tanda-tanda, signs. Iaitulah kejadian alam semualah yang kita sebutkan. Yang ketiga, berfikir tentang karunia dan nikmat Allah Ta'ala. Dan yang keempat, berfikir tentang aib diri dan kekurangan diri, tentang dosa-dosa yang kita buat, tentang kekurangan diri kita. Dan yang kelima, berfikir tentang kewajipan pada waktu itu, wajipan waktu sekarang. Itu berfikir tentang apa yang wajib ke atas kita buat pada waktu ini. Pada setiap masa, kita sentiasa aware dan berfikir, sekarang nak kena buat apa? Apa yang wajib sekarang ni? Sekarang dah masuk waktu solat, kena solat. Kena fikir tentang benda-benda itu dan fokus. Dan kalau kita fokus, bila masuk waktu solat, kita dah prepare dalam minda kita, okey, sekarang waktu solat, wajib solat. Automatically kita akan tinggal benda lain. Ya. Yang menyebabkan bila masuk waktu solat tu kita masih lagi duk buat benda lain, duk ala balai, duk cerai-cerai lagi sebab kita tak fokus. Kita tidak ada iradah jazimah, kehendak yang jitu. Ya. Macam mana kita dapat kehendak yang jitu? Bila kita fokuskan pemikiran kita kepada perkara tersebut. Bila kita fokus kata sekarang waktu solat, kena solat. Kita dah tak fikir benda lain, hanya fikir solat. Confirm kita akan dengar azan terus pergi sembahyang. Sebelum azan kita dah prepare, dah ready. Bila kita tahu kata lagi setengah jam nak zuhur, kita dah tak fikir benda lain dah. Buang semua benda dalam otak. Tinggal solat zuhur saja. Confirm kita dah ready. Kan? Jadi itulah kita kata ini 5 pemikiran yang bermanfaat. Ya. Lain daripada perkara ini, ya. Lain daripada 5 perkara ini, ya.
maka ianya sama ada wasawis syaitaniyah ataupun amani batilah, ya, wa khuda'un kadhibah. Kalau kita fikir lain daripada ini yang 5 ini dia punya besar je lah. Di bawah tu adalah macam-macam, betul tak? Jadi kalau kita berfikir dan kita dapati apa yang kita fikir tu kita tak boleh nak masukkan di bawah mana-mana 5 main kategori ni, maka kita tahulah bahawa apa yang kita dah fikir tu sama ada dia adalah waswas syaitan ataupun angan-angan kosong. Ya? Kalau apa yang kita fikir itu tidak ada kaitan dengan berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah, keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tidak berkaitan dengan nikmat-nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan keaiban diri kita, dosa-dosa yang kita buat untuk kita elak, apakah perkara-perkara yang wajib kepada kita untuk kita buat, yang tak nak suruh nak meningkatkan amal akhirat kita, perkara-perkara sunat yang kita nak kena buat lagi. Kalau benda tu sunat, tetapi dari sudut dia adalah perkara yang nak meningkatkan derajat kita di akhirat atau nak menampung kekurangan pada diri kita, dia adalah satu kewajipan berfikir tentang perkara tersebut. Memanglah salat sunat, puasa sunat, tetapi dalam rangka ianya sebagai salah satu perkara yang nak memastikan kita tak terjebak kepada maksiat, atau untuk menampung dosa-dosa, untuk menjadi kafarah kepada dosa-dosa kita, maka berfikir untuk melaksanakan ketaatan secara umumnya adalah wajib. Berfikir tentang apa lagi taat yang aku nak buat, apa lagi taat yang aku nak tambah, ini wajib. Ya? Karena kalau kita tidak fikir ke arah itu, maka akan datanglah lawannya. Maka di sinilah syaitan akan mula membisikkan kepada kita untuk berfikir tentang perkara-perkara yang tidak ada faedah. Ya? Atau dia akan bagi kita berangan-angan kosong, benda yang kita tidak buat, tidak boleh nak buat, ataupun benda itu tidak ada manfaat untuk kita atau bukan keutamaan kita, lalu menyebabkan bila kita berfikir tentang benda tersebut datang rasa syahwat, akhirnya kita jadikan dia priority, angan-angan kosong tadi, sedangkan dia adalah waham, dia adalah khayal, bukan benda yang hakiki. Akhirnya kita mengabaikan tanggungjawab. Kita sudah sibuk nak dapatkan benda yang kita teringin tadi. Sebab itu Allah Ta'ala larang kita daripada menjengoi, daripada meninjau-ninjau kemewahan hidup. Ya, orang kafir, orang yang tidak beriman, tidak. Macam sekarang ni, antara rancangan-rancangan yang pelik-pelik, dia tunjukkan cara kehidupan orang yang kaya, yang kapiak, bagaimana mereka hidup dan spend dia punya kemewahan dengan cara yang cukup syaitaniyah. Ya? Rancangan macam ni haram. Kita meninjau, melihat. Kerana apa? Kerana itu akan membuka kepada pintu kejahatan. Ya? Seperti yang berlaku kepada mereka yang tertarik dengan kekayaan Qarun. Yang kita disuruh ialah kalau kita tengok orang tu kaya tapi dia menghabiskan kekayaannya fi sabilillah, ya, itu disuruh tengok. Ya, disuruh tengok untuk kita teladan bagaimana dia berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan hartanya, iaitu betul. Nabi kata la hasada illa fitnan, tidak ada rasa iri hati kecuali pada dua. Lelaki yang Allah Ta'ala bagi padanya Quran, lalu dia membacanya siang dan malam, lalu kita pun kata kalaulah aku boleh jadi macam dia, aku pun nak buat macam dia. Sebab itu membawa kepada kita berusaha. Ya. Dan yang kedua ialah orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala, lalu dia infakkan kekayaan itu jalan Allah, dan kita pun kata kalaulah aku boleh jadi dermawan macam dia, bantu orang, berjihad dari Allah Ta'ala.
Kan seronok boleh bagi sedekah di hari Jumaat. Kan? Itu untuk membangkitkan rasa cemburu tadi, membangkitkan amal yang berfaedah. Ya. Tapi kalau kita hanya melihat kekayaan itu hanya untuk melihat kesenangan hidup dunia, bukan untuk akhirat, maka itu akan merosakkan akhirat, akan mengurangkan martabat kita di akhirat. Ini pemikiran yang berbahaya dan akan mengundang syahwat yang akan membawa kita kepada arah yang menyimpang. Ya. Jadi ini kita kena hati-hati. Ya. Jadi ini adalah pemikiran tentang akhirat yang bermanfaat. Dan ada juga pemikiran yang bermanfaat itu berfikir tentang manfaat dunia. Yang kita kata itu selama mana dia adalah wasilah kepada akhirat. As long as kita berfikir tentang tadi nak masak apa, nak pakai baju apa, itu semua adalah masalah akhirat, kehidupan dunia yang bukan kerana dunia, tapi sebagai keperluan yang memang tak dapat dielakkan, maka itu tidak mengapa. Ya, ada pun berfikir tentang dunia seolah-olah macam kita nak kekal abadi selama-lama di sini, maka itu disela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ruang lingkup yang keenam tentang tafakkur ialah tafakkar fi kulli ma hawlik, fi kulli ma hawlak. Hendaklah kamu berfikir tentang keadaan sekeliling. Renung keadaan sekeliling. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama sufi yang besar, inni la akhruju fi manzili min manzili fama yaqa'u basari ala syai' illa ra'aitu Allah illa ra'aitu lillahi alayya fihi ni'mah aw li fihi ibrah. Tidak pernah aku keluar daripada rumah melainkan tidak ada benda yang aku tengok melainkan sama ada aku fikir Allah Ta'ala bagi nikmat pada aku ataupun ada ibrah pengajaran untuk aku. Semua benda yang kita tengok, yang kita renung, kalau kita melihat ada orang yang susah, orang yang sakit, orang yang timpa musibah yang lebih teruk daripada kita, kita akan rasa syukur Allah Ta'ala bagi kurnia. Kita kata alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita melihat ada benda-benda tertentu yang mungkin tidak berlaku pada kita khusus, tapi dia menjadi pengajaran untuk kita supaya kita mengelakkan. So, dia tidak lari daripada dua. Sama ada kita bersyukur atau menjadi ibrah. Maka jadikan dirimu sentiasa terbiasa untuk berfikir tentang perkara-perkara yang berkaitan yang sekeliling. Sebab itu Tuhan suruh kita bila kita berjalan, Allah kata afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Apa maksud ayat ini? Yang seorang Arab bila dia nak pergi keluar mengembara, benda yang paling dekat dengan dia ketika dia mengembara, dia berjalan, ialah unta je, kenderaan yang dia tunggang. Lepas tu Tuhan kata afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tengok unta yang kau naik ni, macam mana Tuhan ciptakan untuk kamu. Dia boleh jalan di padang pasir, boleh bawa kamu, ya, di atas kepalanya langit, di kiri kanannya gunung ganang, di depan matanya daratan yang terbentang luas. Tuhan suruh fikir tentang keadaan sekeliling. Kerana keadaan sekeliling ni ada ibrah, pengajaran. Ya. Sebab tu Tuhan suruh kita berjalan di muka bumi untuk kita merenung, melihat kejadian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tengok keadaan budak kecil, keadaan orang tua mengingatkan kita. Kita tengok, kita jalan di pasar raya, tengok budak-budak macam mana mak dia dukung, menangis, mak dia jaga, kita teringat macam inilah mak aku masa aku kecil dulu. Tengok anak kita sendiri, kita jaga dia, macam mana susahnya kita jaga dia. Teringat mak pak kita, macam inilah mak pak aku susah jaga aku. Maka apakah tak patut kita birrul walidain? Kan? Tengok orang tua yang sudah tak larat, kita jadikan ibrah. Inilah juga kemungkinan, inilah nasib. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur aku, inilah juga nasib aku. Ya? Jadi, kita tengok keadaan sekali. Tengok orang sakit, ingat nikmat yang Tuhan bagi sihat kepada kita dan ibrah. Mungkin satu hari nanti benda ni juga boleh jadi dekat aku, kita tak tahu. Akan sampai masanya. Kan? Satu kita disuruh menziarahi orang sakit, disuruh menziarahi orang mati. Ya? Disuruh memenuhi undangan kenduri. Kenapa Tuhan jadikan ini hak orang Muslim? Apa sebab? Banyaklah hikmah kita boleh fikir. Antara hikmahnya ialah ini adalah benda yang membawa kita berfikir tentang nikmat Tuhan. Dan menjadi ibrah dalam hidup kita. Kita ziarah orang mati, tengok orang mati, mengunjung orang mati, ziarah orang sakit. Dia memberikan ibrah kepada kita. Ziarah kubur, disuruh ziarah kubur. Fikir tentang akhirat. Okay. So kita pergi tolong orang susah. Untuk kita mengingat tentang kesusahan akhirat. Kita nak Allah ringankan kepada kita kesusahan akhirat. Jadi ini semua benda kita kena fikir, apa saja kita fikir. Sebab tu kita kata sebelum kita tengok apa benda pun, sebelum kita nampak benda tersebut, ingatlah Allah Ta'ala terlebih dahulu. Yang ketujuh, yang terakhir, apakah pula bentuk pemikiran yang dicela? Kita dah sebut tadi, lain daripada hak 5 yang dan tidak juga termasuk masalah dunia, maka ianya dicela. Ya? Di antara bentuk pemikiran yang dicela ialah berfikir tentang perkara yang lain daripada yang kita sebutkan tadi. Ya? Berfikir tentang benda yang kita tidak disuruh fikir, macam kita sebut tadi, berfikir tentang hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaifiyat sifat-sifatnya. Ya? Fikir tentang benda-benda ghaib yang kita tak mampu, macam mana sayap Jibril, macam mana Nabi boleh pergi Isra' dalam satu malam, macam mana buruk tu, macam mana bentuk dia, buat daripada apa. Ya? Bahkan ruh. Ya? Orang tanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabiku, tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katalah kepada mereka, roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu berkenaan itu sedikit sahaja. Kita hanya tahu sedikit tentang diri kita, tentang soul, tentang fungsinya. Kita tahu dia ada kaitan dengan badan dan sebagainya. Tapi roh ni buat pada apa? Tuhan cerita bahawa badan kita dibuat asalnya Nabi Adam daripada tanah. Dan kemudiannya anak cucu-cucunya dicipta daripada air mani. Roh daripada apa roh? Tuhan tak habaq roh daripada apa? Nak kaji roh, nak tengok roh ni macam mana bentuk dia. Tak disuruh. Dia benda ghaib. Sedangkan roh tu siapa? Kita lah. Diri kita sendirilah. Kan? Jadi kalau diri kita sendiri ni pun ada sisi yang kita tidak tahu tentangnya. Macam mana kita galak nak fikir pasal Tuhan? Ya? Kalau roh yang merupakan kita, dia tak boleh fikir tentang diri dia sendiri.
Betul tak? Macam mana badan, mata tak boleh tengok mata. Mata melihat macam-macam tapi dia tak boleh tengok dia sendiri. Kecuali dia di depan cermin. Reflection. Ya? Demikian juga roh. Roh tak boleh fikir tentang diri dia sendiri. Otak kita tak boleh fikir tentang dia. Tapi dia boleh diberitahu. Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam Quran, dalam sifat-sifat roh. Apakah perangai manusia. Sebab itu kita dalam psikologi, kita kena ikut wahyu. Tentang psikologi manusia ni, dia bukan benda yang boleh dikaji macam kita kaji apa urat saraf, kaji jantung. Tak boleh, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Psikologi ni berkaitan dengan sisi dalaman manusia, tentang manusia yang macam mana kita tak boleh kaji jantung kita sendiri. Doktor yang kena kaji. Bukan doktor yang habaq. Walaupun kita yang sakit, kita rasa sakit, kita pergi ke doktor. Doktor tu pula habaq. Jantung saya gini. Badan saya gini-gini, saya sakit. Urat pasal apa doktor? Padahal siapa yang sakit? Doktor sakit ke kita sakit? Kita. Tapi kita tak boleh habaq. Doktor tu sendiri kalau dia sakit, dia pun tak boleh berubat dari dia juga. Kena doktor lain. Jadi macam mana diri sendiri tak boleh mengenal diri sendiri dengan sendirinya. Tak boleh merawat diri sendiri dengan sendirinya. Demikian juga roh. Kita tak boleh kenal roh dengan roh. Pencipta roh Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang boleh bagi tahu kepada kita apa dia kita ni, perangai kita ni macam mana. Mesti ada bimbingan wahyu. Tak boleh based on observation, perangai manusia gini. Itu akan jadi salah. Ya. Di antaranya berfikir tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat bahkan memudaratkan. Berfikir tentang muzik, tentang permainan-permainan yang melalaikan. Pasal dia ni suka benda tersebut, dia hanya berfikir benda tu siang, malam, pagi, petang. Berfikir tentang hobi dia sahaja, lebih-lebih. Kan, berfikir tentang macam mana nak apa? Pasal dia suka kereta, macam mana nak make up kereta dia lagi, apa nak buat lagi, tengok kereta, apa lagi aku nak modify ni. Jangan. Itu buang masa, mudarat pada akhirat. Ya. Berfikir pada ilmu-ilmu yang tidak memberikan kepada pemikiran kesempurnaan dan tidak memberikan kepada pemikirnya itu kemuliaan. Ada benda-benda yang tidak memberi faedah kepada kita. Bukan semua benda kita kena tahu. Betul tak? Bukan semua benda. Yang perlu kita fikir dengan detail. Kita buang masa kita untuk berfikir tentang benda yang sudah diketahui umum. Lebih teruk lagi lah. Benda yang jalan simple tapi kita fikir nak bagi susah. Ya, seperti perincian-perincian yang dibahaskan dalam falsafah dan juga mantik Yunani. Ya. Bahkan yang tak Yunani sekalipun, yang tidak memberikan faedah, dia hanya berfikir tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata antara cara ahli falsafah ni, mereka suka berfikir tentang logik, matematik lah. Buat matematik yang susah-susah, yang benda tu tidak mewakili realiti lah. Kan? Ibn Taimiyah kata kalau ulama Islam daripada dia buat benda itu, baik dia buat kiraan faraid. Lebih baik. Ada faedah hukum Allah Ta'ala. Kan? Itu cara nak riadah akal. Kan? Bagi dia kira faraid. Kan? Buat anggaran. Kalau dia ni mati tinggal duit sekian banyak, ini gini. Mati anak 50 orang, duit dia RM10. Kira dapat seorang berapa. Kan? So itu masa lapang kadang-kadang diperlukan. Kan? Ada benda-benda yang mendalam yang tak perlu kita nak fikir sangat. Bukan semua orang. Ada orang benda tu perlu untuk dia fikir pasal mungkin bidang dia. Yang dia boleh hasilkan daripada itu manfaat. Saintis dia kaji benda tertentu dengan mendalam. Kaji haiwan, kaji bintang, kaji apa semua.
Yang mana dengan itu dia boleh membuat manfaat kepada manusia. Okey. Tapi kita yang bukan bidang itu, kita mungkin ada bidang kerja kita, tapi kita duk fikir benda tu sampai abai kerja kita sendiri. Nak buat apa? Tak ada faedah. Kan? Tanggungjawab kita itu jangan diabaikan. Berfikir tentang syahwat dan kelazatan yang haram. Ini lebih lagi lah, jelas lah. Berfikir tentang anggaran, angan-angan, berangan-angan. Kalau aku jadi raja, oi. Kan? Kalau aku dapat duit 1 juta, oi. Kan? Jadi fikir angan-angan, berangan-angan, angan mak jenis ni tak bagus. Ya. Berfikir tentang peribadi orang. Dia tu dah buat apa? Dalam rumah lah ni ya. Cewah dia fikir pula. Lama-lama dia akan jadi Imam Jarum lah. Dia tu dah buat apa? Orang kan? Dia fikir orang. Diri dia fikir. Fikir orang apa? Kan? Jadi akan bawa kepada dia pergi mengintai, dapat aib orang, betul buka cerita aib orang. Jadi fitnah. Macam-macam benda. Dia akan bawa kepada benda yang tak elok. Berfikir tentang perkara yang lepas. Yang sudah lepas. Yang hanya mendatangkan sedih dan tak nak buat apa. Duk fikir, teringat kisah lama, jadi macam tu, betul duk menangis seorang. Tak perlu. Itu dilarang dalam Islam. Ya? Berfikir tentang perkara-perkara yang tidak afdal. Ya? Benda-benda yang tidak afdal. Yang kurang afdal. Walaupun dia ada faedah, tapi ada benda lain yang lebih faedah. Kan? Sedangkan dia ada kewajipan sekarang yang dia kena buat, tapi dia duk fikir tentang benda yang akan datang lagi 3 tahun. Sedangkan yang sekarang dia kena buat ni dia tak fikir. Kan, duk fikir pasal nak sembahyang raya Aidil Adha. Ni sekejap lagi sembahyang Zuhur tak fikir ni. Macam orang kata apa? Apa orang duk fikir raya nak buat kuih apa? Dah ni sekarang baru bulan Syaban contohlah kata. Kan? Ni sekarang ni dah duk fikir dah. Aidilfitri tahun depan nak pakai baju apa. Padahal ni tak lama lagi nak masuk Ayyamul Ashir. Tak fikir pun. Memanglah kita kata raya tahun depan, ibadah juga raya. Bukan kata tak ibadah. Tapi ni ibadah dekat nama ni. Afdal ayyamid dunia inda Allah. 10 hari yang paling afdal sisi Allah. Tak fikir. Benda-benda yang tidak membawa kepada amalan. Teori yang hanya bersifat teori semata-mata. Lalu menyibukkan diri kita untuk mengulas. Sebagai contoh fuqaha kan. Bahas ta'rif. Kan. Tapi fuqaha kadang-kadang ta'rif itu ada kaitan dengan amalan. Tapi kalau dia tidak ada kaitan dengan amalan. Nak menyusahkan, memberi ta'rif. Ini banyak berlaku dalam usul fiqh, dalam mantik, dalam apa. Kadang-kadang nak mencari definisi, bincang definisi je punya lama. Berjela-jela. Bincang. Kan? Ini adalah antara bentuk kalam yang dicela. Membuang masa. Sedangkan banyak lagi faedah lain yang boleh diperolehi. Jadi inilah apa nama kita kata tentang pemikiran yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dan insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan, yang disampaikan memberi faedah dan manfaat kepada kita. Dan satu lagi ialah mungkin kadang-kadang manusia ni dia ada satu lagi pemikiran ni datang kepada kita adalah khatarat. Macam kita dah bincang dulu dakwah Ibn Qayyim kata kita kena jaga apa dia? Pandangan, nazarat, lafazat, ucapan, khatawat, langkah, pergerakan kita dan khatarat. Pemikiran ni, otak ni dia tak duduk diam. Macam-macam akan melintas. Maka itu tiada celah. Datang lintasan
datang was-was, itu tidak dicela pasal itu bukan benda yang kita boleh kawal. Tapi yang dicela apa dia? Ialah kita jangan, bila dia melintas, kita jangan panggil dia main, berhenti kita. Itu kita dah bahas dulu dah. Masa kita baca dalam Ad-Da' wa Dawa', Ibn Qayyim kata macam mana kita nak jaga diri kita daripada terjebak dalam maksiat, kena jaga 4 benda ini. Kan? Itulah pandangan, ucapan, gerakan dan juga pemikiran. Lintasan hati. Bukan pemikiran, lintasan hati. Lintasan hati ni kita kena kawal supaya jangan kita bagi semua benda yang melintas dalam hati kita tu masuk mai jadi pemikiran kita. Kan? Syaitan ni dia akan bisik macam-macam. Pada hati kita ni ada tumpuk untuk malaikat, ada tumpuk untuk syaitan. Malaikat akan bisik, akan ilham kepada kita benda yang baik-baik. Kita pastikan. Cuma tugas kita ialah kita nak differentiate mana satu yang mai pada malaikat, mana satu yang mai pada syaitan. Hak malaikat tak apa kita ambil. Hak pada syaitan tu kita nak buang. Kan? Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini ada manfaat dan faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.